Nabi Allah Khidir dengan baginda Musa alaihi salatu wassalam. Itulah contoh kan kebaikan kita tak faham. Datangnya dalam bentuk kekurangan. Kita nampak pada akal zahir, kita nampak pada mata kasar kita kekurangan. Tapi hakikat dia kebaikan. Itulah pentingnya iman. Akhirnya menafikan segala sangka buruk kita kepada Allah. Sebab itu kan ketika ditanya-tanya, begitulah, beginilah. Kan? Hakikatnya tidak pernah sesuatu itu terkeluar daripada takdir Allah. Lakukanlah apa pun. Lakukanlah apa pun. Kita tak suka itu kan, kita suka ini. Lakukanlah. Dia tak pernah keluar daripada takdir Allah. Dan jangan risau tu. Ya, koklah kita buat sesuatu tu keluar daripada takdir Allah. Tidak pernah berlaku itu. Ya. Maka pilihlah. Maka Allah memberi akal kepada kita memilih yang baik. Memilih yang baik. Dan kita akan dipersoal atas pilihan kita. Kita bukan disoal atas takdir Allah. Keimanan kepada takdir Allah mendatangkan kebaikan yang besar kepada kita. Itulah adab yang ditunjuk oleh Nabi Allah Adam. Berbeza dengan Iblis. Walaupun Nabi Allah Adam dan Iblis itu masing-masing yang disebut jatuh atas kesalahan mereka. Apa beza Nabi Allah Adam dan Iblis? Kan dua-duanya jatuh dipanggil. Jatuh dari mentaati Allah. Nah, ini bicara zahir supaya kita mudah faham. Ya, hakikat dia para nabi mereka maksum, mana pernah terkeluar daripada yang Allah Taala perintah pada mereka. Itu. Maka ketika mana takdir Allah Taala berlaku kepada Nabi Allah Adam, apa yang pilihan yang diambil? Dah makan buah, kan, bersama dengan isterinya dah makan buah yang ditegur oleh Allah Taala itu, maka akhirnya diturunkan ke bumi. Dan itu takdir Allah. Yang mana dia mengetahuinya dan meyakininya 100%. Sebab tu ada kisah, bahkan dalam hadis Nabi SAW. Ketika mana Nabi Allah Ta'ala Adam dipertemukan dengan Nabi Allah Ta'ala Musa AS di alam ruh. Maka oleh kerana Nabi Musa ini kan disebut kalimullah. Maka banyaklah ucapannya yang diucap. Dia kata, wahai Adam, engkau bapa sekalian manusia. Lalu engkau telah turunkan kita dari syurga. Subhanallah. Maka apa jawab Adam AS? Nabi Allah Adam menjawab, dia kata, apakah engkau mencelaku terhadap tulisan takdir yang telah ditetapkan kepadaku sebelum aku diciptakan lagi? Jadi kan itu alam roh. Itu bukan alam zahir di dunia ini. Maka hujahnya situ. Tetapi di dunia apa pendekatan Adam ketika mana alaihissalatu wassalam? Ketika mana beliau menghadapi kesalahan itu. Kan tempat salah itu manusia. Ada tempat lain pada ni? Mana ada? Carilah. Di langit ke? Di bumi ke? Matahari ke? Gunung ganang ke? Binatang ke? Mana ada salah? Tidak ada salah. Meletakkan kesalahan pada mereka pun adalah kedunguan kita. Kalau kita kata. Maka tiada makhluk yang salah kecuali tempatnya manusia. Kerana manusia dah diberi Allah Ta'ala dua. Akal dan nafsu. Itu upaya. Itu dia ada taklif. Bila sebut taklif, maka ada. Akan ada. Yang nama benar, akan ada namanya salah. Selain, kalau ghairu mukallaf, sesuatu yang tidak mukallaf, maka mana ada namanya salah ataupun benar. Oh, matahari ini benar, matahari ini salah. Tak pernah berlaku. Binatang ini benar, binatang ini salah. Tidak akan pernah berlaku. Kerana mereka bukan makhluk yang ditaklifkan Allah. Maka ditaklifkan. Maka akui diri kita punya kesalahan itu adalah besar kehambaan kepada Allah. Besar kehambaan. Sebab itu Nabi-Nabi mengajarkan kita bacaan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Nabi Allah Adam ketika mana dihantar ke dunia ini, maka memilih dia pendekatan beradab kepada Allah, iaitu apa? Menisbah, ya Allah, salah diriku. Menisbah, salah diriku wahai Allah. Itulah doa yang kita baca dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itulah yang keluar daripada lidah baginda Adam alaihi salatu wassalam. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Walaupun ruhnya, walau aturan takdir itu tahu pada ruhnya. Ruh yang mengetahui. Ya, maka perjalanan tu mengaku salah. Maka Allah Ta'ala menerima, Allah Ta'ala memuliakan baginda Adam alaihissalatu wassalam. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Lalu Allah Ta'ala menerima kalimah-kalimah baginda Adam alaihissalatu wassalam, mana ucapan-ucapan taubat yang dilakukan oleh baginda Adam alaihissalatu wassalam, tu panjang cerita. Maka akhirnya Allah Ta'ala menerima taubat baginda Adam. Kan itu pendekatan yang dipilih. Maka berjaya. Satu lagi apa? Iblis. Maka iblis ni apa berlaku kepada iblis? Maka ketika mana iblis itu terjatuh dari perintah Allah yang dinamakan sujud kepada Adam. Itu kan perintah Allah. Allah Ta'ala kata sujud kepada Adam. Bukan sujud kehambaan, tetapi sujud penghormatan. Bagi sujudu inhina, sujud penghormatan, bukan sujud kehambaan. Mana tak mungkin seorang hamba menjadi Tuhan. Tak boleh sama sekali. Sebarang kata bahawa mana-mana makhluk menjadi Tuhan, itu adalah sesat yang nyata. Tak kira lah siapa pun. Ya, ketika dia menyebut Nabi Muhammad tu Allah, seperti fahaman yang baru keluar, ajaran sesat yang baru keluar. Sesat. Mana mungkin? Mana mungkin sesuatu yang dilahirkan menjadi Tuhan? Tak boleh. Kita melihat kelahirannya, selesai. Mana pernah jadi Tuhan? Nabi Isa, mana mungkin jadi Tuhan? Sesuatu yang dilahirkan tidak mungkin menjadi Tuhan. Tuhan ni sifat dia mencipta, bukan dicipta. Ingat tu. Sebab tu Allah Ta'ala cabar. Sesiapa saja yang disebut Tuhan tu, tengok mana ciptaannya. Ada tak ciptaan dia? Tak ada. Selesai. Tak ada ciptaannya, selesai. Lalu ketika Allah Ta'ala menyebut bahawa dirinya pencipta, maka hebatnya Allah Ta'ala itu, maka diceritakan tentang ciptaannya itu dengan detail yang ada. Dengan detail yang tak boleh dilihat oleh mata kasar masa Quran diturunkan. Allah menyebut apa yang ada dalam laut, apa yang ada dalam tanah. Allah menyebut apa yang ada dalam pada angkasa. Allah menyebut apa yang berlaku pada penciptaan manusia. Daripada benih menjadi manusia. Allah sebut semua benda yang mana masa tu tak boleh tengok dengan mata kasar. Tunggu 1000 tahun dulu baru boleh kaji. Punya ke depan hati tu banding pada akal. Lagi menuhankan akal. Mana hati? Itu hati. Kita bukan memahami hati seperti orang barat. Mereka menyebut itu emosi. Tidak. Kita tak menyebut itu. Menyebut ruh. Orang Islam memperkenalkan hati itu dengan ruh. Bukannya dengan emosi. Emosi seperti mana barat mengambil. Dia punya pendekatan. Ya. Lalu Allah menyebut detail penciptaan yang tak boleh ditengok oleh mata kasar ketika itu. Kan akhirnya orang-orang bukan Islam itu kan memeluk Islam ketika melihat bagaimana mungkin Quran ni turun 1000 tahun yang lalu. Sedang untuk lihat saja perlu 1000 tahun. Seperti mana yang disebut oleh Al-Quran. Dan tidak ada salah. Berapa ramai pemikir, berapa ramai pengkaji akhirnya memeluk Islam dengan sepotong ayat Al-Quran. Itu hakikatnya. Itu kehebatannya dan itulah bukti.
Maka iblis ini ketika jatuh dari perintah Allah yang dinamakan sujud kepada Adam, maka jatuh dia. Maka apa pendekatan yang dipilih yang menyebabkan dia menjadi mal'un? Maka dia memilih pendekatan, ya Allah, disebabkan tulisan takdirmu padaku lah aku menjadi begini. Nampak? Dia memilih pendekatan itu. Itu iblis kata, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Itu iblis kata. Fabima aghwaytani, disebabkan engkau menulis takdirku sesat. Nampak? Dia ambil benda yang ruhani tadi itu, perkara yang tulisan Allah tadi, dijadikan itu alasan diri dia. Disebabkan engkau menjadikan aku sesat, maka akan aku sesatkan sekalian anak Adam. Nah, maka orang-orang soleh menyebut dalam ayat iblis ini, di sinilah kalau nak kata terbit fahaman Jabariyah dan Qadariyah itu, sinilah. Ketika dia menyebut disebabkan engkau dah takdirkan aku sesat, itu siapa tu? Jabariyah. Akan aku sesatkan sekalian anak Adam. Itu siapa tu? Qadariyah. Nampak? Dari satu kalimah tu. Dari siapa? Dari iblis. Sebab itu orang yang disebut Jabariyah dan Qadariyah ni orang yang hanya ada akal tak ada hati. Apa ada akal tak ada hati? Dia memahami ayat Quran tadi dengan kebencian. Seperti Yahudi. Itu. Lepas tu Yahudi kan kita melihat wal'iyadzubillah min dzalik, apa yang dilakukan? Kerana mereka merasakan mereka adalah Qadariyah, mereka mampu. Baik, maka Allah akan mendatangkan Jabariyahnya nanti. Dia akan memilih itu, pasti. Kerana dia memilih jalan itu, Allah akan menolaknya nanti. Maka ketika iblis memilih pendekatan menyalahkan Tuhan itu, akhirnya iblis itu dilaknat oleh Allah. Maka akui kan kita hamba tempat salah. Kita mengambil daripada sisi itu. Kita tidak membicarakan ananiyah dan seumpamanya. Kita ambil daripada sisi itu. Maka apa yang kita nak bawa setiap masa? Ialah kesedaran hati kita adalah hamba Allah. Ada satu hadis. Baru nak masuk hadis. Jadi ada satu hadis Nabi SAW yang mana selalu kita baca, tetapi dalam hidup kita mungkin ingatnya sekali, lupanya beribu-ribu kali. Mana hadisnya? An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Diriwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sekalian amal itu mengikut niat-niatnya. Maka kita tidak membincangkan hukum fiqh di sini, kita akan menyebut pendekatan kehambaan kita kepada Allah, iaitu hati kita. Itu hati kita. Kerana mendekat diri kepada Allah Ta'ala ini pilihan Allah. Pilihan Allah. Maka akan bermula daripada hati. Jadi Imam Bukhari rahimahullah Ta'ala menunjukkan, mengisyarahkan hadis ni di dalam bab yang pertama dalam kitab beliau, iaitu babun kaifakana bad'ul wahyi ila Rasulillah. Bagaimana mulanya wahyu kepada Rasulullah. Kan tajuk tu, bagaimana mula wahyu kepada Rasulullah. Lalu hadis yang dibawa ialah hadis innamal a'malu binniyat. Kan itu hairan. Menjadi kehairanan bagi ulama. Kenapa babnya ialah bab turun wahyu. Tiba-tiba ceritanya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, ketiga barulah
diceritakan Nabi mula dengan mimpi, kemudian pergi Gua Hira. Hadis kedua dan seterusnya. Yang pertama dibawa datang hadis niat. Tu kenapa? Kerana isyarahnya ialah hati, 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 hati dan hati. Al-Quran tu turun di mana? Di gunung? Tak. Di bukit? Di hutan? Tak. Maka turunnya di hati Nabi SAW. Maka diperintahkan baca apa yang ada di dalam hati Nabi. Turunnya di hati. Sebab itu, Nabi bukan berhajat kepada Gua Hira tu sebenarnya untuk turun wahyu itu, bukan. Tapi gua itu mendapat kemuliaan disebabkan Nabi menerima wahyu di situ. Gua itu menjadi mulia. Seperti kita tadi kan, imam doa. Ya Allah, muliakanlah kuatkanlah Islam, kuatkanlah orang Islam. Mana kita mendapat kekuatan dari siapa? Dari Allah. Bukan kita kuat secara independen, tak. Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, itu hakikatnya. Maka disebut di sini bahawa Nabi itu menerima wahyu. Nah, itu disebut hati. Nak disyarah hati. Sebab tu ada guru-guru macam-macam kalimah menyebut agama itu mula dengan kenal Allah. Itu baru mula agama. Sebelum itu kita mutaqarrib, kita sedang berusaha, kita sedang menuju. Maka di sini disebut bahawa segala amalan itu dengan niat. Jadi kepentingan memperbaiki hati itu adalah sangat penting atas urusan penerimaan amal. Kalau tidak, kita menerima sesuatu yang luarannya cantik, lalu di dalamnya bermasalah dan kita sendiri tidak suka. Bagaimana? Pernah kan ada soalan. Orang bertanya pada saya. Orang tanya soalan kan, kata ustaz, penting kau belajar ilmu hati ni atau nama moden dia tasawuf. Nama moden orang tak suka, nama moden dia terpulang. Panggil nama qadim dia, nama awal dia. Ilmu apa? Ilmu ihsan, ilmu akhlak, ilmu zuhud. Ya, tu nama-nama dia. Ya, maka orang bertanya penting ke tak? Jadi jawapan dia, tak boleh kita jawab penting atau tidak, itu tidak baligh. Tak mubalaghah, tak memahamkan jawapan tu. Penting kita kata, tak memahamkan. Lalu kita sebut begini, satu orang datang kepada engkau membawa hadiah. Dan engkau teruja dengan hadiah tersebut kerana kotaknya yang cantik. Kan? Kotak dia cantik. Ush, hebat ni mesti dalam dia. Kotak ni cantik, kemas, rapi. Tetapi apabila engkau membuka kotak itu, yang kau dapati dalamnya hanyalah sama ada besi-besi buruk, benda-benda yang apa? Benda-benda yang tafih disebut. Perkara yang biasa-biasa ataupun besi-besi buruk dan seumpamanya. Maka apa engkau merasa di situ? Apa engkau merasa di situ? Engkau sedang dimuliakan atau kau sedang dihina? Itu pendekatan hati kita malu kepada Allah Ta'ala. Apabila ibadah kita tu hati kita yang Allah Ta'ala tengok. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tak tengok luar. Tetapi Allah Ta'ala tengok dalam hati. Bukan bermakna luar tu tak penting, jangan silap. Tak ada kulit kita, tak ada siapa nak dekat dengan kita dah. Kan? Kulit kita tak ada. Mana kulitnya? Tengkorak je dah. Tak ada lah orang. Jadi pentinglah kulit itu. Itulah adab kita. Adab tu kan kulit. Adab, nampak? Itu kata beradab, beradab, beradab. Ada adab batin, ada adab zahir. Maka hati itu disebut apabila seseorang yang punya dengki, contoh. Dengki ni sifat hati. Dia tak duduk di otak, dia duduk di hati. Sifat mazmumah, hasad nama dia.
Macam mana amal seseorang yang dikerjakan dengan ada hasad dalam diri dia. Maka Nabi SAW bersabda, Innal hasada la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kalau kita tengok macam apa, ada api dalam sekam kan? Api dalam sekam. Apa api dalam sekam? Tengok elok je. Kan jerami tu semua elok. Rupanya dalam tu ada api yang sedang bakar. Nabi sebut, Innal hasada. Sesungguhnya hati yang hasad itu. Layak kulul hasanat. Akan memakan segala amal-amal baik yang kau lakukan. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti mana api yang membakar kayu bakar. Nabi sebut. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kau hasad. Nah, itu yang disebut pendekatan yang kita ambil ini ialah pendekatan hati. Ditulis niat. Artinya ialah tulusnya niat itu dengan bersihnya hati itu. Satu orang kalau dia punya keakuan, segala niat dia mana boleh kata kerana Allah. Niatnya keakuan lah. Walau lidahnya menyebut kerana Allah. Kerana dalam hati itu kan aku. Tiada yang lain. Nah dia kata. Aku buat tengok. Aku untung ke tak? Nampak? Mana mungkin dia menjual nama Tuhan? Itu kan berlaku. Sebab itu kalau kita terutama kadang-kadang marah. Jangan disebut saya marah kerana Allah. Jangan sebut bukan. Jangan sebut tu mana tak betul. Tetapi jangan menjual nama Allah kat situ. Sebut. Saya marah. Dah. Kerana Allah kau, kerana agama kau. Tu nanti yang akan menjadi saksi ialah Allah tu sendiri. Bukan kita. Bukan nak bagi tahu pada orang. Untuk apa? Kita nak bagi tahu kita baik. Oh, saya marah kerana agama ni. Oh, dia bukan marah kerana nafsu. Untuk apa? Untuk manusia puji itu dan nafsu. Itu pendustaan atas nama Allah. Maka nanti ke akhirat nanti. Benar marah kau. Tahu ayat apa? Kita tengok satu ayat yang macam mana hebat Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kebaikan. Ataupun kita kata rahmat hati yang Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi SAW. Jadi ayat yang kita baca dalam Al-Quran itu. Ayat dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah Ta'ala beritahu. Disebabkan rahmat Allah Ta'ala. Disebabkan rahmat Allah Ta'ala. Mana terhadapmu, wahai Muhammad. لِنْتَ لَهُمْ. Engkau dapat berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Allah Ta'ala kata, kalau engkau bersikap kasar dan berkeras hati kepada mereka, yakni para sahabat, lam faddu min haulik. Nescaya mereka bertempiaran, lari daripada engkau, daripada sisi engkau. Jadi ayat itu menunjukkan bahawa dapat berlemah lembut itu adalah rahmat dari Allah. Itu satu. Yang lebih luar biasanya, ayat tu turun bukan masa Nabi berada di Madinah. Bukan masa Nabi berada di Madinah. Bukan masa Nabi berhadapan dengan sahabat-sahabat. Menceritakan tentang kehidupan akhirat. Bukan. Tetapi turunnya ayat Fabima rahmatim minallah itu adalah ketika umat Islam mengalami kekalahan di peperangan Uhud. Ayat tu turun. Jadi ketika mana, kan diketahui kita mempelajari sejarah bahawa orang Islam pada awalnya menang di Uhud. Lalu ada di kalangan orang-orang Islam yang mana mereka disebut tidak mengikuti yang Nabi suruh. Ada 38 orang yang mana turun daripada bukit yang Nabi kata kau kena duduk atas bukit tu untuk mengawal orang Islam. Untuk mengawal, untuk menjaga supaya prajurit Islam tidak diserang dari belakang. Ada 50 orang. Maka 38 orang turun. Dan mereka turun itu bukan untuk engkar perintah Nabi. Mereka turun itu dengan pemikiran bahawa Nabi suruh kita duduk atas bukit itu sementara masa kita berperang. Sekarang ni peperangan dah selesai.
Itu nama dia takwil. Ya. Maka takwil ni walau dibenarkan tetapi dia akan ada yang benar, dia akan ada yang salah. Ini bahasa mudahlah. Lalu turun 38 orang tadi. Ayat itu menceritakan di Uhud. Itu kan diselangi macam mana perjalanan bermula daripada orang-orang yang kita sebut munafik itu, mereka lari. Mereka meninggalkan Nabi dan orang Islam. Di situlah terzahirnya. Badar orang munafik tak ada. Uhud orang munafik lagi awal. Bukan masa perang, belum mula perang. Jadi orang munafik ni ketika mana mereka keluar berperang dengan Nabi, maka bilangan orang Islam itu disebut di dalam tafsir 1000 orang. Bila dia tahu orang musyrikin ada 3000 orang, 3000 orang musyrikin Mekah, maka orang munafik pun kata apa? Orang munafik kata, kita ni bukan pergi perang ni, kita ni nak serah tengkok ni, kata. Maka dia pun buat keputusan untuk balik. Abdullah bin Ubay tu panggil semua orang yang bersama dengan dia balik. 300 orang balik. Tinggal 700 orang. Biar Allah memberi kemenangan dan kebaikan pada awalnya. Orang Islam dapat menewaskan orang musyrikin. Itu awalnya. Tetapi 38 orang tadi turun. Maka bertukar. Inhizam dia panggil. Inhizamul muslimin. Maka berpecah belahlah orang Islam. Dia tak boleh sebut Islam kalah. Tak boleh. Itu mukhalif dengan hadis Nabi SAW. Tak boleh sebut. Kalau kita nak sebut, kita sebut orang Islam. Bukan Islam. Islam tak pernah. Ya? Islam tak pernah hina. Ya? Islam tak pernah hina. Islam tak pernah kalah. Tak pernah. Yang masalah dia siapa? Orang. Ya? Semua amalan agama tu ada. Yang kita buat ni semua dibuat oleh Nabi SAW. Masalah dia bukan pada amal. Masalah dia pada orang. Lepas tu kita membicarakan hati manusia. Kena mula daripada hati. Ya? Maka orang musyrikin ini, mereka ketika mana berlaku di Uhud itu, orang Islam inhizam, telah berpecah belah. Maka di sinilah, kalau dilihat secara zahir, berapa banyak kerugian orang Islam ketika itu? 70 nyawa telah syahid. Dan di kalangan 70 nyawa itu siapa? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ini nama-nama yang besar dalam Islam. Maka dalam keadaan itu, kita tengok macam mana patut kita marah. Dalam keadaan itu. Kalau kita rasa kita marah kerana agama, agak-agak macam mana? Mungkin kita jadi gila kot. Kita kata rugi 100% ni, kita tahu. Nampak? Dalam keadaan itu, ayat tadi turun. Wahai Muhammad, dengan rahmat Allah, dapat engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau engkau bersikap kasar, nescaya mereka akan lari daripada engkau. Itu situ. Subhanallah. Ya? Maka itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, ya, melalui kita kata kisah dan hadis tadi. Dan wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan sampai kepada apa yang dia niat. Maka lakukan apa? Amalan dunia, amalan akhirat itu kan amal. Tetapi akhirnya dia sampai ke mana? Niat. Orang pergi kerja. Pergi kerja secara zahir itu amal dunia. Sebab tu ada orang dia kata kerja tu bukan ibadah. Sebab itu bertembung pemikiran. Ada orang sebut kerja bukan ibadah. Dia sebut macam tu. Kenapa? Kerana dia tidak faham. Ya, sebenarnya ketika mana satu orang bekerja tadi, niatnya tadi. Apa niat dia? Niat dia untuk tutup keperluan dia. Untuk beri nafkah kepada anak dan isteri dia. Untuk jaga supaya tidak meminta-minta kepada makhluk. Untuk kita kata apa? Melihat rezeki Allah. Maka niat-niat tu adalah kerana Allah. Maka walaupun amal tadi rupanya adalah amalan dunia, tetapi dia menjadi amal akhirat disebabkan niat. Dan sebaliknya. Ni. Orang menganggap solat tu amal akhirat. Betul? Betul, solat amal akhirat. Tapi kalau seseorang yang solat tapi riak, mana ada akhirat? Orang baca Quran,
Kerana ingin menunjuk pada manusia. Dia bukan menjadi amal akhirat. Dia itu menjadi amal dunia. Maka dunia akhirat itu sebenarnya bukan yang kita tengok di zahir ni, apa yang ada dalam hati kita. Maka amal yang kita baca, Quran yang kita baca tadi, niat dia supaya orang pandai. Ini nasihat untuk diri sendiri ni. Ya, orang puji dia. Orang tengok dia baca Quran, fasihnya, hebatnya. Maka itulah dinamakan dunia. Walaupun amal tu adalah amal yang berbentuk ukhrawi. Amal itu sama'i, mana yang ditontonkan, ditunjukkan, dijadikan teladan melalui agama. Tapi tetap mendapat dunia. Hanya seorang itu akan sampai kepada niatnya masing-masing. Kalau niatnya dunia, dapatlah dunia. Niatnya akhirat, dapatlah akhirat. Maka akhirnya orang yang fahami akan hormat kepada setiap hamba Allah. Kerana dia tak mengetahui. Dan bahawa di situ sang baik dia ialah setiap orang Islam itu dalam kebaikan dari Allah. Walau apa pun gambaran dia yang kita tak tahu. Kerana kehidupan ni sama ada dia disebut kebaikan atau hikmah. Kebaikan atau hikmah. Ada orang mendapat kebaikan kan dengan kerugian yang dia alami. Itu kan hikmah. Itu nama dia pelajaran. Itu hikmah. Tak pernah jadi buruk bagi dia. Ya. Kemudian Nabi SAW mendatangkan selepas daripada dua kenyataan ini. Mana satu tentang bahawa amal itu sumbernya, mulanya daripada hati. Dan yang kedua, satu orang itu akan sampai dengan apa yang ada dalam hati. Maka Nabi menunjukkan gambar. Bukan tunjuk gambar dekat projektor layar. Bukan. Nabi menceritakan tentang gambaran. Sini. Maka barang siapa yang berhijrah. Kan berhijrah tu amal. Surah amal. Gambar amal. Kan yang kita tengok. Apa yang nampak di mata kita? Hakikat ke gambar? Kan gambar. Kita tengok dekat mata kita apa? Hakikat ke gambar? Gambar. Sebab tu Nabi SAW kata nanti Dajjal datang akan bawa syurga dan neraka. Nabi kata Dajjal akan bawa syurga. Nampaknya air yang sejuk, Nabi kata. Dan Dajjal akan bawa neraka. Nampaknya api yang panas. Apa Nabi kata? Maka kalau kau nampak itu, maka masuklah ke dalam yang kau lihat sebagai api. Itulah syurganya Allah. Kan itu beza. Itu iman. Bukannya base dia ialah pada mata semata. Itu kan ilusi. Mata tu boleh ditipu. Zaman dulu orang tak nampak. Mungkin dia boleh tipu dengan sihir. Sekarang ni secara akal pun orang boleh tipu. Dia buat gambar tu warna lain sikit kan. Ilusi optik dia tu. Kan nampak. Macam ada jalan. Bagi tak ada jalan. Orang masih boleh menipu. Itu nanti yang ditunjuk oleh Dajjal. Sebahagiannya. Ya. Maka Nabi menunjukkan surah, gambar. Orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul. Maka hijrahnya itu akan sampai pada Allah dan Rasul. Maka amal dia, gambar dia ialah hijrah. Jadi ketika itu amal yang paling besar ialah hijrah. Disuruh meninggalkan tempat yang mereka tak dapat beramal agama. Mereka tak dapat nak sebarkan agama. Berpindah kerana Allah untuk dapat amalkan agama. Maka hijrah. Maka sehingga disebut orang yang tidak berhijrah tak diterima iman dia. Kecuali mustadhafin. Kecuali orang yang memang dah dia lemah disebut. Maka hijrah itu gambar yang paling besar. Maka disebut orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul. Kan tu hati dia. Maka sampailah dia kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia. Nampak? Niat dia kepada dunia yang dia nak. Ataupun wanita yang dia nak nikah. Maka sampailah kepada apa yang dia niatkan. Nabi kata. Walaupun amal dia ialah amal hijrah. Itu. Yang nak apa? Nak disentuh. Maka setiap masa kita sebenarnya ialah khalqun jadid. Kita sebenarnya sentiasa baharu. Habis itu. Bila disebut kita sentiasa baharu. Maka niatnya kena sentiasa baru juga. Itu yang saya sebut di awal tadi. Mungkin ingatnya sekali, lupanya beribu-ribu kali.
Ya. Ha. Macam mana kita rasa, kenapa kita rasa lama? Mana ada lama? Tidak ada yang lama sebenarnya. Kerana kita ini hidup, adakah kita hidup dengan napas tadi? Tak ada. Sekarang ni kita bernapas dengan napas yang mana? Napas yang sekarang kan? Ke napas yang tadi? Kalau ada napas tadi, sekarang tak ada napasnya, mati itu. Maka disebutkan bahawa Allah tidak pernah melupakan kita. Allah Ta'ala tak pernah melupakan kita. Kok ada hamba yang patut hidup, tapi napas dia tak siap. Mana ada? Selama hidup, selama tu selesai. Dan selama mati, selama tu selesai. Habis. Apa kita kata? Habisnya tulisan Allah pada kita, mati. Selesai. Itu je. Ya, tidak ada yang lain. Bukanlah bermakna kita lepas ni nak langgar pula hukum adat ataupun hukum akal, silakan. Setiap benda ada jalannya. Lakukan. Tetapi hati kita tetap sedar bahawa segalanya datang daripada Allah. Itu yang disebut bahawa syukur kita takkan pernah habis. Syukur, syukur, syukur. Syukur, syukur, syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab itu ada satu riwayat menyebut bahawa doa yang terbaik ialah alhamdulillah. Tu ajib tu riwayat tu. Sebab dia menggunakan nama Allah. Alhamdulillah. Nama Allah. Nama Allah ni bukan benda yang kita boleh kita anggap tak ada apa-apa. Mana mungkin. Nama Allah ni agung. Kedekatan dia pada hati kita. Kalau kita, dia begini. Tak boleh nak faham. Kalau satu orang tu kita musuh dia, dengan nama dia pun kita hilang selera makan. Kan mudah situ. Kan? Kita tengah makan, tiba-tiba orang sebut nama musuh kita. Hilang selera aku makan. Gitu. Kenapa sebut spoil terus? Satu hari spoil. Sebut nama musuh dia. Jadi apa ada pada nama? Adalah. Apalah tak ada lah. Adalah pada nama tu kaitannya dengan hati kita. Siapa nama tu pada hati kita? Tapi kalau orang yang mana kita cinta pada dia. Kita cinta pada dia, kita kasih pada dia. Kita dalam keadaan susah, kita menderita, kita diseksa dengan nama subhanallah. Sebab itu orang soleh kan ketika dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tu mereka hairan, mereka takut. Akhirat yang menjadi ketakutan sahabat bukan macam kita. Sahabat kata, "Wahai Rasulullah, kami di dunia ini sentiasa dapat melihat wajah Tuhan." Nampak? Mereka sebut depan Nabi. Kalau kami ada kerunsingan, lihat wajah Tuhan, hilang kerunsingan kami. Bila kami sedih, lihat wajah Tuhan, hilang kesedihan kami. Ini semua punya kisah. Kita tak faham sebab kita tak punya cinta. Jadi kalau tak punya, jangan tolak. Jangan tolak dulu, simpan. Mudah-mudahan dengan adab tu Allah bagi. Jangan tolak. Kerana tolak memang awal-awal dah habis dah. Simpan dulu. Ya Allah, aku tak ada ilmu ni. Tapi dia cerita benda yang aku tak ada ilmu ni. Kan? Ya Allah, aku tak pernah tahu benda ni. Simpan dulu. Ya Allah, kalau benar, bagi pada aku. Nampak? Kena minta. Bukannya, tak percaya tu tolak. Salah tu. Itu tak beradab. Itu orang paling malang. Itu orang paling malang. Adab tu merasai tidak tahu. Bila rasa tak tahu, siap Allah akan bagi. Bekas yang kosong, siap akan dicurahkan. Akan diberi, dituangkan air bekas yang kosong. Ini bekas dah penuh, buat apa nak tuang? Kan? Dah rasa tahu. Dah rasa, tak betul ni. Bila kita kata tak betul, tu awal kita rasa kita dah tahu apa yang betul. Jadi kalau dia kata dia tak betul, tanya apa yang betul. Tanya balik. Kan? Kalau tak boleh jawab, tu hanyalah silap faham. Tapi menolak tu adalah kerugian. Maka sahabat mereka, wahai Rasulullah, kami risau ketika mana nanti di akhirat. Nanti di akhirat, Tuhan akan berada di tempat Tuhan yang di kedudukan yang tinggi. Lalu kami berada di syurga kami. Tetapi kami tidak dapat melihat wajah Tuhan. Nampak? Apa dia punya kerisauan dia tu?
Mana kerisauan mereka tu? Maka Nabi diam. Ini ada banyak riwayat. Sebab tu antara sebab turunnya ayat kan dalam surah Al-Maidah, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, tu antara. Lepas tu ada lain lagi, al-mar'u ma'man ahab. Kita bawa hadis tu, ya. Maka tiba-tiba Nabi SAW bagi tahu, sesungguhnya setiap orang itu akan bersama dengan orang yang dicinta pada hari kiamat nanti. Maka sahabat dengar, gembira. Tak, kami tak punya amal seperti Nabi. Kami tak punya ilmu seperti Nabi. Tapi kami punya cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kami. Nampak? Jadi kan hati. Kita akan bertemu dengan apa yang ada dalam hati kita. Sebab itu ada guru menyebut, waspada dengan mencintai musuh-musuh Allah. Wal'ayadzubillahi min zalik. Ya, wallahu alam, sekadar itu perkongsian ya di pagi ini. Mudah-mudahan sentiasa kita di dalam kebaikan, sentiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyedari bahawa setiap saat yang Allah beri kebaikan yang berterusan, yang tidak ada, kita kata bukanlah sesuatu yang kita boleh pandang belakang sebenarnya, tak. Terus ya, dengan kehidupan kita, dengan kebaikan kita, segala kekurangan kita istighfar, kita minta ampun, kita tampung, dan segala kebaikan kita syukur kepada Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi